Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila binti Anwar, I1830325. Okey. Saya ingin menceritakan sedikit tentang salah satu karya epik Buya Hamka, iaitu Di Bawah Dindingan Kaabah, yang diadaptasi daripada novel seterusnya menjadi filem di negara Indonesia. Okey, ceritanya bermula dengan hero-nya iaitu Hamid dan heroinnya Zainab. Okey, first. So Hamid ini ada mak dengan ayah, and then family mereka ni berpindah ke Kota Padang. Hamid ni merupakan orang yang tak berapa senang lah, boleh dikatakan orang miskin. Lepas tu dia pindah ke Kota Padang masa umur dia 4 tahun. Ayah dia meninggal, jadi dia dibesarkan oleh mak dia seorang lah. So bila dia dibesarkan oleh mak dia seorang je, dekat kawasan rumah tu ada kawasan rumah yang mewah, cantik dan megah, iaitu rumah seorang hartawan, iaitu Haji Jaafar dengan Mak Asiah. Okey. Mak Asiah ni isteri dia. Engku Jaafar dengan Mak Asiah ni ada anak namanya Zainab. Jadi Engku Jaafar ni anggap Hamid ni sebagai dia punya anak angkat. Lalu dialah yang biaya sekolah Hamid je lah. Hamid ni kan orang yang tak berapa berkemampuan. Jadi Hamid dengan Zainab ni membesar sama-sama dari kecil sampailah ke besar. Okay. Dipendekkan cerita, Hamid ni pun bersekolah di Tanah Panjang. Tapi waktu tu Zainab dah tak sekolah dengan dia dah. Waktu tu dia mula sedar lah yang dia sebenarnya jatuh hati dengan Zainab. Dah memang suka dari dulu, tapi dia tak pernah sedar pun yang dia tu memang ada perasaan dekat Zainab. Time cuti sekolah tu, dia pun baliklah ke kampung dan bertemu dengan Zainab. Tapi bila dia dah jumpa Zainab, dia tak confess pun sebab dia takut perbezaan darjat antara dia dengan Zainab tu akan menyebabkan Zainab tolak cinta dia. Lalu dia pendamlah perasaan cinta dia tu seorang-seorang. Okey. Okey, lepas tu Engku Jaafar ni, iaitu ayah kepada Zainab, meninggal dunia. Hamid ni semacam sebab tak kenal, terumam-ambing jugalah sebab salah seorang yang dia hormat sepanjang hidupnya meninggal dunia. Tak lama selepas Engku Jaafar meninggal, mak dia pula meninggal. Tapi dalam keadaan sakit tu, sebelum mak dia meninggal tu, kan mak dia sakit, lepas tu mak dia ada pesan dekat si Hamid. Dia cakap lupakanlah cinta dia ni dekat Zainab. Jadi bila Hamid dengar macam tu, dia nak tak nak memang kena patuhlah dengan apa yang mak dia cakapkan tu kan. Okey, yang nak lagi sedihnya dekat scene yang sekarang ni, cerita dia tambah lagi sedih bila mak Zainab tu panggil Hamid datang ke rumah. Rupanya mak Zainab ni dah setuju dengan ahli keluarga yang lain untuk jodohkan Zainab dengan salah seorang jejaka dekat kawasan tu lah. Mak Zainab ni dia bagi tahu dekat Hamid, dia minta Hamid ni nasihat Zainab ni untuk terima lamaran tu walaupun dalam keadaan terpaksa. Tapi Hamid ni dia tetap patuh taat sebab bagi dia macam dia terhutang budi dengan Zainab, dengan keluarga Zainab. Jadi dia nasihat Zainab untuk terima lamaran dari ahli keluarga tu. Itulah dengan kahwin orang lain. Okey, tapi waktu tu Zainab tak terima pun lamaran tu. Rupa-rupanya sebab Zainab tu ada perasaan dekat Hamid. Dia pun sukakan dekat Hamid. Tapi Hamid dengan Zainab ni tak pernah confess pun antara satu sama lain yang mereka ni ada perasaan. Sampailah akhirnya Hamid ni dia bawa diri sampai ke Kota Mekah. Lepas tu akan ada banyak sangat-sangat scene. Scene apa yang jadi dekat Zainab, apa yang jadi dekat Hamid ni. Okey. Saya tak mau cerita panjang-panjang, tapi kalau siapa-siapa yang nak tahu cerita selanjutnya boleh tengok sini lah cerita Di Bawah Lindungan Kaabah ni. Okey, sebenarnya dalam cerita Lindungan Kaabah ni ada banyak sangat nilai positif sebenarnya yang kita boleh dapat dari cerita Lindungan Kaabah karya Buya Hamka ni. Contohnya nilai agama. Okey, nilai agama pada zaman dulu tu memang sangat dititik beratkan. Kalau kita tengok latar belakang cerita ni adalah zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Kes masyarakat Islam di Kota Padang waktu tu sangat menitik beratkan agama Islam. Maknanya kalau orang tu yang dah berkemampuan, mereka memang belum berlumba menunaikan haji. Walaupun kita tahu kan waktu tu zaman dahulu nak pergi ke Kota Mekah tu memang sangat sukar perjalanan, kena naik kapal, lepas tu berbulan-bulan lamanya. Dan yang kedua, karya Buya Hamka ni memang takkan lari dari adat. Bagi mereka, adat ni merupakan jati diri sebuah bangsa. Jadi mereka ni memang kena akur dengan adat
dan agama pada waktu tu. Okey, sekian daripada saya. Seterusnya kawan-kawan saya akan menceritakan tentang sin-sin yang terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita kaitkan dengan tasawuf Islam. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alice Natasha binti Zulkifli, nombor matrik I1830331. Hari ini saya akan membuat sedikit ulasan berkaitan dengan pengajaran yang terdapat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah. Dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni terdapat banyak pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh jadikan sebagai iktibar dalam kehidupan seharian kita. Antara salah satu pengajaran yang saya ingin highlightkan di sini ataupun terangkan di sini ialah kepentingan dalam menuntut ilmu. Kita sebagai hamba Allah ataupun khalifah yang berada di muka bumi ni, kita mestilah sentiasa ada sifat berusaha ataupun ikhtiar dalam menuntut ilmu. Kerana ilmu ni sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Dan ilmu ni juga saling berkait rapat dengan kehidupan kita. Contoh nak kata berkait rapat tu, contohnya kita sebagai manusia, kita mesti akan ada masalah ataupun timbul pertanyaan. Jadi dalam nak menyelesaikan masalah tersebut ataupun nak menjawab pertanyaan tersebut, kita mestilah ada ilmu dalam nak menyelesaikan masalah tu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, maka masalah tersebut takkan selesai. Kalau kita tak ada ilmu, maka pertanyaan tersebut takkan terjawab. Jadi sini nak tunjuk kata ilmu dengan manusia ni sangat berkait rapat, dengan kehidupan sangat berkait rapat. Antara scene yang saya boleh kaitkan ialah dengan pengajaran kepentingan menuntut ilmu ni ialah apabila berlakunya perbincangan antara penduduk kampung dalam nak menentukan hukuman kepada si Hamid ni, kerana si Hamid ni membuat CPR kepada si Zainab dengan tujuan nak menyelamatkan si Zainab daripada mati kelemasan. Ada penduduk kampung yang mengatakan si Hamid ni salah kerana membuat CPR kepada si Zainab, sebab Zainab dengan Hamid ni berlainan jantina. Jadi yang kedua pula, ada juga penduduk kampung yang mengatakan Hamid ni tak salah sebab Hamid ni hanya nak selamatkan si Zainab tu. Jadi kat situ ada pencanggahan antara pendapat antara penduduk kampung. Jadi kat sini bila tak ada ilmu ataupun tiadanya ilmu pengetahuan tu dalam nak menyelesaikan masalah tu, maka masalah tu takkan selesai. Dan ataupun kalau selesai pun mungkin hukum yang dikeluarkan tu salah. Jadi ilmu ni sangat penting lah. Saya nak highlight kat sini, ilmu ni sangat penting. Sehingga kan bila berlaku pencanggahan antara penduduk kampung tadi tu, maka ketua adat pun mengatakan mengeluarkan hukum bahawa Hamid ni perlu keluar daripada kampung tersebut kerana nak menjaga keharmonian masyarakat kampung tu. Jadi kat sini apa yang saya dapat simpulkan ialah daripada sini ilmu ni sangat penting dalam nak menyelesaikan masalah tu. Jadi jika kita kurang ilmu, kita kena belajarlah ilmu, belajar lagi ilmu dan ataupun bertanya kepada orang yang lebih arif. Contohnya dia menyuruh ketua adat mengeluarkan pendapat sebab dia tak tahu nak macam mana nak selesaikan masalah masalah tersebut, iaitu Hamid dengan kes Hamid dengan kes Zainab ni. Seperti mana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutnya bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kat sini kesimpulan dia ialah ilmulah yang dapat merubah keadaan sesuatu kaum ataupun keadaan seseorang individu tu. Tak ada orang lain yang dapat mengubah sesuatu kaum tu, tak ada orang lain yang dapat mengubah sesuatu individu tu. Jadi dengan adanya ilmu, maka agama akan lebih terjaga, ketamadunan pun akan lebih terjaga dan kita juga akan menjadi manusia ataupun insan yang lebih baik. Yang tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Syahdan, nombor matrik I183033299. Jadi hari ini saya nak kongsi satu karya Buya Hamka, iaitu Di Bawah Lindungan Kaabah, yang diadaptasikan daripada novel seterusnya menjadi filem di negara Indonesia. Baiklah, apakah nilai yang saya peroleh hasil daripada menonton filem tersebut? Ialah kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi sesuatu perkara, insya-Allah akan mendapat balasan yang baik daripada Allah. Sepertinya kita sedia maklum, nilai sabar ni merupakan salah satu ajaran seorang sufi. Kerana pada dasarnya kita telah diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersabar dalam apa jua keadaan sekalipun. Sabar ni memiliki kedudukan yang tinggi lagi istimewa. Ujian kehidupan merupakan refleksi bahawa seorang hamba memiliki kemampuan dan tanggungjawab untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Kesabaran juga memiliki dimensi untuk merubah kebiasaan perbuatan menjadi lebih baik. Okey, jadi ceritanya yang boleh dikaitkan dengan nilai tersebut bermula dengan hero dalam cerita ni. Kita ada Hamid dan juga Zainab. Zainab tu heroin dia lah. So Hamid ni ada mak dengan ayah. Lepas tu keluarga mereka ni berpindah ke Kota Padang. Hamid ni merupakan orang yang dikategorikan tak berapa senang lah. Boleh dikatakan orang miskin. Lepas tu bila diorang berpindah dekat Kota Padang, masa umur Hamid 4 tahun, ayah dia meninggal dunia. Jadi dia dibesarkan oleh mak dia je lah. Jadi bila dia dibesarkan oleh mak dia, ada seorang orang yang terdekat kawasan rumah dia tu lah. Ada satu rumah yang megah, yang besar, cantik, kepunyaan seorang hartawan, iaitu Engku Jaafar dengan Mak Asia. Engku Jaafar dengan Mak Asia ni ada seorang anak yang bernama Zainab. Yang Zainab heroin tu lah. Jadi Engku Jaafar ni dia dah anggap Hamid ni sebagai anak angkat dia. Jadi dia dikira macam tanggung segala kos yuran pendidikan untuk Hamid ni. Sebabnya Hamid ni kan orang yang tak beberapa kemampuan. Jadi Hamid dengan Zainab ni membesar bersama-sama daripada dia kecil sampailah dia besar. Dipendekkan cerita, Hamid pun bersekolah dekat Padang Panjang. Tapi waktu tu Zainab dah tak satu sekolah dengan dia dah. Dan waktu tu dia mula sedar yang sebenarnya dia dah ada rasa jatuh hati dengan Zainab tu. Sebenarnya dia dah memang suka Zainab daripada dulu, tapi dia tak pernah meluah perasaan tersebut dekat Zainab tu. Dah tibanya waktu cuti, dia pun baliklah ke kampung dan bertemu dengan Zainab. Tapi bila dia jumpa dengan Zainab, dia tak yakin sebab dia takut perbezaan darjat antara dia dengan Zainab tu akan menyebabkan Zainab tolak cinta dia. Jadi dia pendam perasaan tu sorang-sorang. Okey, lepas tu Engku Jaafar, ayahnya si Zainab ni, meninggal dunia. Hamid ni rasa terumbang-ambing sebabnya salah seorang yang dia hormat sepanjang hidupnya meninggal dunia. Lagi satu, dia dah anggap Engku Jaafar tu dah macam ayah dia sendiri. Tak lama selepas Engku Jaafar tu meninggal, mak dia pula meninggal dunia. Tapi dalam keadaan sakit sebelum mak dia meninggal, mak dia ni sempat pesan dekat Hamid yang dia cakap suruh lupakan cinta dia dekat Zainab. Jadi bila Hamid dengar macam tu, dia nak tak nak kena patuhlah cakap mak dia. Ceritanya ni bertambah lagi sedih bila mak Zainab ni panggil Hamid untuk datang ke rumah. Rupa-rupanya mak Zainab ni dia dah setuju dengan ahli keluarga lain untuk memperjodohkan Zainab dengan salah seorang jejaka dekat kawasan tu lah. Mak Zainab ni bagi tahu dekat Hamid yang dia ni minta Hamid untuk nasihat si Zainab ni untuk terima lamaran tu walaupun dalam keadaan terpaksa. Tapi Hamid tu tetap akur dan patuh sebabnya bagi dia
dia ni dah terhutang budi dengan keluarga Zainab. Jadi dia nasihat si Zainab ni untuk terima lamaran daripada ahli keluarga dia lah, untuk berkahwin dengan orang yang diperjodohkan tadi tu lah. Dan waktu tu Zainab tak terima. Rupanya Zainab ni suka dekat Hamid, tapi diorang tak pernah meluah pun antara diorang ni. Sampailah akhirnya Hamid ni dia bawa diri sampai ke kota Mekah. Sebenarnya ada banyak nilai-nilai positif yang kita boleh dapat daripada cerita Di Bawah Lindungan Kaabah karya Buya Hamka ni. Tapi setakat itu je lah perkongsian saya. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha binti Abdul Rahim. Nombor matrik I183033666. Okey, saya akan menerangkan pengajaran yang terdapat di dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah karya Hamka. Okey, banyak pengajaran yang terdapat di dalam filem tersebut yang mana dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga pelajaran dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi pengajaran yang saya akan tekankan di dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini adalah keinsafan diri terhadap kelemahan dan juga kelebihan diri. Okey, yang dimaksudkan dengan keinsafan diri adalah sedar dan juga insaf bahawa yang kekal itu hanyalah Tuhan, dan bertaubatlah serta bermuhasabahlah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Okey, baiklah. Jadi sekarang saya akan ceritakan sedikit kejadian di dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah yang menunjukkan bahawa terdapatnya nilai keinsafan diri tersebut. Okey, kejadian yang pertama adalah di mana Hamid ni dia sangat yakin dengan doanya agar dapat bersama dengan Zainab. Akan tetapi dia ni mengetahui bahawa Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Jika Allah menghendaki perkara tersebut berlaku, maka ia akan berlaku, dan jika tidak, maka perkara tersebut tidak akan berlaku. Jadi perkara ini kerana Allah itu mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hamba-Nya. Dengan yang demikian, kita ni perlu percaya bahawa bukan semua yang kita inginkan kita akan peroleh kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya, kejadian yang seterusnya iaitu yang mana Hamid ni kelihatan sangat akur dan juga redha apabila penduduk kampung ni memarahinya akibat daripada kejadian. Hamid ni memberikan CPR kepada Zainab untuk menyelamatkan nyawa Zainab. Akan tetapi Hamid ni telah dimarahi oleh sesetengah penduduk kampung kerana mereka ni menganggap bahawa perkara tersebut adalah jijik dan tidak sopan. Okay, dalam kejadian ni kita dapat lihat bahawa Hamid ni sedar akan kelebihan dan juga kelemahan yang terdapat dalam setiap individu. Jadi Hamid ni tidak melawan maupun memarahi penduduk kampung tersebut, malah dia menganggap bahawa perkara itu adalah ujian, sebahagian daripada ujian yang Allah berikan kepada dia. Okay, jadi kesimpulannya di sini, keinsafan diri ini merupakan perkara yang sangat penting yang perlu ada di dalam setiap jiwa manusia, kerana keinsafan diri ini mampu membuatkan jiwa seseorang itu tenang dan juga dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Natasha binti Muhammad Sukri. Nombor matrik I1830331. Daripada filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni, terdapat beberapa scene filem yang menunjukkan makna moral yang positif. Perkara ini ditunjukkan dalam sikap dan perilaku seseorang yang selalu taat pada setiap aturan serta kaedah yang berlaku, baik dalam agama, masyarakat dan keluarga, seperti mana sikap dan perilaku yang terdapat pada setiap watak-watak yang dilakonkanlah dalam filem tersebut. Dan
unsur tasawuf Islam yang terdapat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni, salah satunya adalah kepatuhan dan ketaatan serta penyerahan kepada Allah. Sebagaimana yang kita pernah belajar sebelum ni, kepatuhan dan ketaatan serta penyerahan kepada Allah ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh sukarela, tanpa ada paksaan ataupun secara terpaksa, yang melibatkan seluruh komponen kehidupan fitrah manusia, iaitu jasad, akal, al-naf dan roh. Dan daripada filem ni juga terdapat satu scene ataupun satu part yang mempunyai unsur tasawuf Islam yang kita bincangkan ni lah, iaitu di bahagian ketika mana Hamid ni berada di hadapan Baitullah. Di situlah telah menceritakan tentang bagaimana penyerahan cinta suci Hamid kepada Allah Ta'ala mengatasi cintanya kepada makhluk. Hamid ni percaya bahawa sekiranya hubungan cintanya dengan penciptanya dijaga dan dipupuk, pasti hubungan cintanya sesama makhluk juga akan direstuilah oleh Allah walaupun tidak dapat bersama di dunia. Di sini saya ada bawakan satu dialog yang dilafazkan oleh Hamid ketika dia berada di hadapan Baitullah, iaitu, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Engkau telah memilihkan jalan mana yang harus ku tempuh. Engkau tidak pernah membiarkan diriku sendirian. Engkau juga yang telah menanamkan cinta dalam jiwa ini. Engkau selalu menjaga cinta ini sebagaimana Engkau menjaga jiwa ini. Tidak ada seutas tali pun tempat aku bergantung selain daripada talimu ya Allah. Dan tidak ada satu pintu yang saya akan ketuk selain daripada pintu Engkau ya Allah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di bawah lindungan Kaabah ini, ku serahkan cinta dan jiwa ini kembali kepadamu." Jadi di sini penulis ataupun pengarang ni dia cuba untuk mengajak penonton yang menonton filem tersebut serta pembaca yang membaca novel Di Bawah Lindungan Kaabah ni untuk melihat sifat-sifat serta moral yang positif yang dipamerkan serta yang dibawakan pada setiap watak-watak dan scene-scene tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Aisyah binti Muhammad Yusof, nombor matrik I18303-269. Saya akan menyambung bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan daripada tugasan bedah movie yang bertajuk Di Bawah Lindungan Kaabah. Kesimpulannya ialah perkara yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian berdasarkan filem yang bertajuk Di Bawah Lindungan Kaabah ini, antaranya ialah kita mestilah sentiasa berusaha dan tidak berputus asa dalam mencapai kejayaan. Kerana untuk mencapai kejayaan, kita perlu tabah hati dan berdaya tahan. Kita harus sedar dan tahu bahawa kejayaan akademik amat penting supaya kehidupan masa depan kita lebih terjamin dan tidak mengecewakan harapan orang tua untuk melihat anaknya berjaya. Sikap rajin juga akan mendorong kita agar senantiasa berusaha dan tidak mudah berputus asa dalam mengejar kejayaan. Sesungguhnya tidak ada apa-apa yang mustahil di dunia ini dan kerajinanlah penawarnya yang paling mujarab di buana kehidupan insan. Seterusnya, berdasarkan filem ini, kita dapat mempelajari adab dengan guru, iaitu tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara boleh menunjukkan bahawa kita lebih tahu daripada orang-orang di sekeliling. Apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka boleh menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Kita juga tidak boleh menyampuk ketika guru memberikan suatu penjelasan walaupun ianya berbeza dengan pendapat kita. Sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu sehingga guru kita selesai berbicara, barulah kita sampaikan apa yang ingin disampaikan kepada guru kita. Hal ini menunjukkan rasa hormat seorang pelajar terhadap gurunya. Akhir sekali, sebagai seorang Muslim, kita mestilah sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keadaan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan setiap perkara dalam kehidupan kita.
Kita juga mestilah membawa imej yang baik bersesuaian dengan kesucian agama Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang membawa ajaran serta cara hidup sempurna meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Akhlak yang baik yang ditunjukkan kepada masyarakat awam akan memberi kesan ke atas penerimaan manusia terhadap agama Islam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.